أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مستقيما سبحان ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا نعرف بأوامرك ونعرف بنصرك وإنها من الملائكة المقربين وارزقنا من سلطة العالمين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا رحمتك يا رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا في الدارين اسكن dan wajib i'tiqad dan wajib pada syarak atas kalian mukallaf. I'tiqad bahawasa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Lagi bangsa Quraisy. Maklum ya. Dan bahawasa namanya Muhammad. Maklum. Dan bahawasa bapanya Sayyidina Abdullah. Katanya dan bahawasa namanya Muhammad. Itu salah satu daripada nama dia yang masyhur. Lepas tu beberapa banyak lagi lah nama dia tu. Setengah daripadanya yang masyhur pada langitnya ialah Ahmad. Lepas tu banyak lagi Taha, Yasin, Adnan. Semua pun nama Nabi Muhammad juga. Dan bahawasa bapanya Sayyidina Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anak Hashim, anak bagi Hashim. Hashim tu anak Abdul Manaf. Abdul Manaf tu anak Qusay, anak Kilab. Qusayyin anak Kilab. Kilab tu anak Murrah. Murrah tu anak Ka'bin. Ka'bun. Tapi kita baca wakaf Ka'ab. Ka'ab tu anak Lu'ayyin. Lu'ayyin tu anak Ghalib. Ghalib tu anak Fihrin. Fihrin tu anak Malik. Malik tu anak An-Nadri. An-Nadri anak Kinanah. Kinanah tu nama dia Khuzaimah. Kinanah pun nama dia, Khuzaimah pun nama dia. Khuzaimah tu anak Mudrikah. Mudrikah tu anak Ilyas. Ini bukan Ilyas yang setengah pada 25 tu nama jadi serupa. Bukan dia Ilyas yang kita maklum daripada 25 orang Rasul tu bukan. Dan Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nizar. Dan Nizar anak Ma'addin. Ma'addin tasydid pada dal. Ma'addin anak Adnan. Dan bahawasa ibunya Sayyidatina Aminah. Aminah. Anak Wahbin. Jadi Aminah tu binti Wahbin. Wahbin anak Abdullah bin Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Zahrah. Zahrah tu anak Kilab.
Kemudian katanya dan Abdul Manaf ini, Abdul Manaf yang bapa bagi Wahbin, yang anak bagi Zahrah. Jadi Abdul Manaf tu apa dia? Nenek bagi Aminah. Dan Abdul Manaf yang ialah nenek bagi Aminah ini lain daripada Abdul Manaf pada pihak bapaknya. Ini orang lain. Kebetulan nama tu jadi sama. Kebetulan nama tu jadi sama, bahkan orang tu lain-lain. Lain daripada Abdul Manaf yang pada pihak bapaknya, bapak Nabi SAW. Lepas tu kat tepi tu dia katanya bahkan ia sepupu baginya. Jadi Abdul Manaf yang pihak ibu sepupu bagi Abdul Manaf pihak bapa. Sebab Abdul Manaf pihak ibu cucu bagi Kilab. Nah, Abdul Manaf pihak ibu cucu bagi Kilab. Begitu juga Abdul Manaf pada pihak bapa cucu bagi Kilab juga. Jadi dua orang ni sepupu. Tengok bapa bagi Abdul Manaf nama bapa bagi Abdul Manaf sebelah balik ibu namanya Zahrah. Bapa bagi Abdul Manaf sebelah balik ayahnya ialah Qusay. Jadi Qusay dengan Zahrah tu dua beradik. Qusay dengan Zahrah, Qusay sebelah balik bapa, Zahrah sebelah balik ibu tu dua beradik. Jadi maknanya Abdul Manaf sebelah balik bapa tu anak saudara Zahrah sebelah balik ibu. Abdul Manaf sebelah balik ibu anak saudara bagi Qusay sebelah balik bapa. Begitulah. Jadi maknanya kebetulan nama tu jadi sama. Jadi kita boleh tahu di sini bahawasanya bapa bagi Nabi SAW dan ibu bagi Nabi SAW bertemu pada Kilab. Bertemu pada Kilab anak Murrah. Lepas tu sama. Jadi maknanya keluarga dia jugalah. Jadi kita kalau panggilan orang tua panggilnya, jadi Abdul Manaf, dua-dua Abdul Manaf tu sepupu. Kemudian Hashim sebelah balik bapa, Wahab sebelah balik ibu, dua pupu. Dua pupu. Lepas tu Aminah sama Abdul Muttalib, tiga pupu. Tiga pupu. Kemudian jadi begitulah. Jadi Abdul Muttalib dengan Aminah tu tiga pupu. Gitu. Seterusnya. Dan bahawasa warna tubuhnya sallallahu alaihi wasallam putih cenderung ke merah. Putih merah. Putih bercenderung ke merah. Eloklah. Dan bahawasanya ia kesudahan anbiya dan mursalin. Kesudahan itulah mana kata khatimun nubuwah. Maknanya tidak ada rasul, tidak ada nabi kemudian daripada dialah yang terakhir. Kalau anak tu panggil anak bongsu. Kalau banding anak tu anak bongsu lah kita panggil.
Maka barang siapa dengan sebab katanya Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang berkesudahan dengan maknanya tidak ada Nabi dan Rasul kemudian. Dengan maknanya Allah tidak membangkitkan Nabi dan Rasul kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu katanya, maka barang siapa mendakwakan jadi Nabi kemudian daripadanya, kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir ia. Wal iyadza billah. Sebab mengingkar akan ijma' ulama. Maklum dan bahawasa diperanukkan dia pada negeri Makkah, tempat lahir nabinya di Makkah, dan dibangkitkan dia jadi Rasul padanya pada Makkah juga. Padahal ketika dibangkit tu, padahal ketika dia dibangkit dilatih jadi Rasul tu, padahal umurnya 40 tahun. Umur dianya 40 tahun. Dan diam ia, ini mendiami duduk kat Mekah. Dan diam ia pada Mekah, ini mendiami ia pada Mekah, duduk kat Mekah tu. Kemudian daripada demikian itu, kemudian dibangkit. Selepas pada dibangkit umur 40, dia mendiami di Mekah, duduk kat Mekah tu selama 13 tahun. Maknanya sampai umur 53 lah. Maka berpindah ia ke Madinah. Berpindah tu kata hijrah. Maka berpindah ia kepada Madinah. Maknanya dia berpindah kepada Madinah tu usianya, umurnya 53 tahun. Dan mendiami ia Nabi duduk kat Madinah tu, dan diam ia pada Madinah 10 tahun. Maknanya umur 63. Dan wafat ia Rasulullah padanya pada Madinah. Wafat di Madinah, maknanya umur 63. Wafat ia padanya pada Madinah. Jadi 10 tahun, maknanya umur 63. Lepas tu kalau dengar setengah ulama katanya Nabi wafat tu umur 60, itu tak salah juga. Sebab dia tak bilang yang ganjil. Macam tanya, bapa kau mati umur berapa? Umur 70. Padahalnya yang betulnya 73, masalah 75, 72. Tapi biasanya setengah-setengah orang tu kalau lebih tak sampai 5, dia kira di puluh-puluhan. Kalau nak ceritanya, kalau setengah tu dia katanya Nabi wafat di umur 60, maknanya dia tak kira ganjil, dia kira puluh. Kalau nak betul-betulnya ialah 63 lah. Kalau kita kalau kita cakap bilang dengan secara 10, 20, 30 tu, kalau gitu tanya Nabi wafat umur berapa? Umur 60. Nak bilang puluh. Begitu. Dan dikuburkan dia pada tempat wafatnya. Dan dikuburkan, mana ditanamlah. Dikuburkan dia pada tempat wafatnya, wafat Rasulullah. Mana tempat wafat tu, iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi diperkuburkan Nabi di tempat dia wafat. Sebab kata ulama katanya orang jadi Rasul, orang jadi Nabi ni, dia wafat di mana, di situlah tempat kuburannya. Sebab tu apabila Nabi itu dah wafat, jadi berbincangan sahabat bahasanya nak tanam Nabi itu kat mana. Nak tanam Nabi itu kat mana. Maka Sayyidina Abu Bakar cerita katanya orang jadi Nabi, dia dengar daripada Rasulullah katanya,
Nabi-nabi ni tidak ditanam di lain, malaikat tidak boleh ditanam di lain, malaikat tempat yang dia meninggal di situlah. Meninggal di mana, tanam di situ. Maka akhir nyawa dianya, akhir hidup dianya ialah di rumah Aisyah. Sebab belum pada tunya Nabi tu jatuh sakit. Nabi tu jatuh sakit. Maka apabila Nabi tu jatuh sakit, belum pada nak wafat tu jatuh sakit, maka Nabi minta izin daripada semua isterinya supaya izin untuk dia nak duduk di rumah Aisyah. Maka diizin oleh isterinya ke semua. Lalu tu Nabi ketika sakit tu Nabi berada di rumah Aisyah. Maka wafat di situ. Maka apabila wafat di situ, diperkuburkan di situ juga. Tempat wafat di mana, di situlah perkuburannya. Dan adalah umur Nabi SAW dan umurnya, yakni masa hidupnya. Umur maknanya masa hidupnya Nabi SAW 60 tahun. 60 tahun. 63 tahun. Umur dianya ialah 63. Dan wajib i'tikad bahwasa syariat Nabi kita menasahkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu. Jadi menasah tu menghilangkan segala syariat nabi-nabi yang dahulu. Dengan maknanya menasah tu maknanya apabila datang syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi dulu-dulu tak boleh dipakaikan. Syariat Nabi dulu-dulu tidak boleh dipakaikan, mesti semua umat, semua orang, semua manusia mengikut syariat Nabi Muhammad satu saja. Syariat Nabi Musa, Nabi Isa dah tak boleh ikut. Dan kekal syariatnya, syariat Nabi Muhammad tu hingga hari kiamat. Tidak diubah-ubahkan sehingga apabila turun oleh Nabi Isa pada akhir zaman, maka Nabi Isa pun mengikut syariat, menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW juga. Dan wajib i'tikad bahwasa Nabi kita SAW dijalankan dengan dia pada malam daripada Makkah kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Maqdis. Bacaannya begitu. Baitul Maqdis. Artinya baca Baitul Muqaddas. Muqaddasi tua. Muqaddas artinya Maqdis. Dua sebutan, dua bacaan. Maqdis artinya Muqaddas. Kalau baca apa dia? Muqaddis, itu tak betul. Tak betul dengan bacaan dia. Nak betulnya baca tidak pun Maqdis, tidak pun Muqaddas. Tapi masyhurnya Maqdis. Dan wajib i'tikad. Wajib data kita orang mukallaf i'tikad, pegang kejap di dalam hati, percaya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dijalankan, dibawa jalan, dibawa pergi. Dibawa jalan, dibawa pergi dengan dia, dengan Nabi kita pada malam. Dengan sebab dijalankan pada malam itulah dikatakan Isra'. Dikatakan Isra'. Sebab sara yasiru, itu mana berjalan malam. Berjalan waktu malam, pergi ke mana-mana waktu malam itulah dia panggil Isra'. Panggil Isra'. Dijalankan dengan dia pada malam, sebab tu dipanggil Isra'. Sebab ambil pada sara yasir as-sairu tu mana berjalan malam.
Kita pergi ke mana-mana waktu malam, itu panggil as-sayru. Mula dijalankan dengan dia pada malam daripada Mekah ni mulai start berjalannya daripada Mekah menuju kepada hingga sampai kepada Baitul Maqdis. Sakat tu panggil Isra. Sakat tu panggil Isra. Perjalanan dia daripada Mekah kepada Baitul Maqdis itu dikatakan Isra. Dan dinaik dibawa naik. Dinaik dibawa naik. Maksud kata dia jalan tu, kalau dia pergi sendiri dia berjalan. Kalau kata dia pergi sendiri, itu kata dia berjalan malam. Kalau dia naik sendiri, itu kata dia tu naik, bukan dinaik. Begitu. Jadi sini mana dia jalan, mana dia bawa jalan. Sebab Nabi bukan pergi sendiri. Bukan dibawa oleh Jibril. Dan dibawa oleh malaikat. Pergi ke sana. Dan dibawa naik pun gitu juga. Maknanya bukan Nabi naik sendiri, dibawa naik oleh Jibril. Sebab tu dikatakan dan dinaik, bukan naik. Itu berbeza. Naik, dinaik berbeza. Kalau naik tu mana dia sendiri naik. Dan dinaikkan dengan dia, dengan Nabi kita kepada segala langit yang 7. Dibawa naik, itulah sebab tu panggil Mi'raj. Ambil pada Araja, mana naik. Macam roket. Roket tu dia naik ke atas. Apabila naik ke atas tu dikatakan Araja. Daripada ke bawah menuju ke atas dikatakan naik. Sebab tu panggil Mi'raj. Sebab tu ceritanya Isra' dan Mi'raj. Dan dinaikkan dengan dia kepada segala langit yang 7. Jadi naik sampai langit ke-7. Kepada Sidratil Muntaha. Naik kepada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidrah tu nama bagi pokok, pokok bidara. Sidrun tu, kalau sidrun tu mana pokok, jenis pokok bidara. Jenis pokok bidara. Kemudian ada ta tu menunjuk kata satu. Ta tu menunjuk kata satu, mana satu pokok bidara. Macam kalau kita kata lailun, malam. Lailun tu malam. Lawannya siang. Tapi kalau tambah ta masukkan ta, maknanya satu malam. Satu malam. Sebab tu bulan puasa apa dia? Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Tak ada kata Lailul Qadri, tidak. Panggil Lailatul Qadri. Ada ta. Padahal Lailun tu mana malam. Kenapa tak kata Lailul Qadri? Kata Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun. Itu menunjuk katanya Lailatul Qadri ada satu malam saja. Dalam setahun ada satu malam saja. Sebab tu digunakan dengan masuk ta menunjuk di atas satu. Dimasukkan ta nak menunjuk di atas satu. Dia panggil dalam kaedah nahwu panggil ta lil wahdah. Menunjuk di atas satu. Maka di sini begitu juga. Sidrun maknanya sejenis pokok bidara. Kemudian dimasukkan ta mana sepokok. Satu pokok bidara. Lepas tu panggil al-muntaha tu dengan sebab dia atas sekali. Dengan sebab dia tu atas sekali. Dengan maknanya tidak ada yang lain sebelah atas pada dia. Dia tu atas pada 7 lapisan langit.
Mana tidak ada makhluk yang sebelah tah pada dia tu tidak ada. Sebab tu panggil muntaha. Kepada kursi yang semuanya ada di langit yang ketujuh. Kepada mustawa, kepada arash, tu maknanya pergi kepada tu, semua tu benda tu di sebelah tah daripada langit yang ketujuh ke semua. Dan melihat ia Nabi kita akan Tuhan, ini akan zat Tuhannya Azza wa Jalla. Di sanalah Nabi dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai lihat yang patut dengan dia Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tu lihat yang sepatut, yang layak dengan dia, dengan Allah. Mana lihat tu bukan dengan secara berjihad, berkaifiat. Tidaklah, sebab Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu maha suci daripada berkaifiat kecil ke, besar ke, dan berkaifiat jauh, dekat, di depan, di belakang, sebelah atas, sebelah bawah, maka itu mustahil kesemuanya. Itu maknanya sebagai lihat yang patut, yang layak dengannya, dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya nampak tu nampaklah. Nampak tu nampaklah zat Allah Ta'ala tu, tetapi tidak berkaifiat. Tidak boleh, tidak katanya kecil, besar, jauh, dekat, di depan ke, di belakang, sebelah atas ke, sebelah bawah. Kalau kita ni nampak sesama kita ni berkaifiat. Nampak kecil, nampak besar. Tengok, kalau kita tengok gajah nampak besar. Kalau tengok semut nampak kecil. Lepas tu kita tengok bulan nampak sebelah atas kita. Kalau tengok bumi nampak duduk sebelah bawah kita. Lepas tu tengok kalau kita pandang, tengok kepada langit, tak dapat tengok keseluruhan langit. Tapi kalau kita tengok semut, tengok keseluruhan seekor semut. Jadi maknanya tengok kepada zat Allah Ta'ala tu, tengoklah. Tanya Nabi nampak ke tidak? Nampaklah, sebab tu kata melihat. Tapi maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat perkara-perkara yang tak layak dengan dia. Sebab Allah maha suci daripada berjihad dan lain lagi. Dan berkata-kata akan dia oleh Tuhan, yang bercakaplah. Dan berkata-kata ni, bercakap-cakap akan dia, akan Nabi kita oleh Tuhan. Allah Ta'ala ada bercakap dengan Nabi Muhammad. Maksud begitulah, pada ketika itu Allah Ta'ala ada bercakap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan difardukan atasnya, atas Nabi kita dan atas umatnya, akan 5 sembahyang. Akan sembahyang yang 5 malam. Dan saigia bagi tiap-tiap seorang mengetahui. Saigia ni maknanya tak wajib lah. Tapi sunat mengetahui. Dan saigia maknanya tidak wajib tahu. Tapi kalau tahu tu elok, maknanya wajib, sunat tahu. Tahu tu adalah sunat, bukan wajib. Dan saigia bagi tiap-tiap seorang mengetahuikan segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui, yakni kenal, kenal nama lah kita sekarang. Nak tengok tu memanglah tak boleh nak tengok. Tapi kita kenal nama anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang disunatkan. Yang mana sepatut kita umat ni mesti kenal anak penghulu kita. Anak kekasih kita. Tak dapat tidaklah. Mesti nak bagi sepenuh kita kenal lah siapa dia, anak dia. Paling kurangnya dah tahu nama pun dah cukup. Tengok. Dan mereka itu 7 orang. Dan mereka itu anak Nabi kita tu ada semuanya 7 orang. Mana dia 7 orang? Satunya Sayyidina Al-Qasim. Sayyidina Al-Qasim.
dan Sayyidatina Zainab dan Sayyidatina Ruqayyah. Ruqayyah. Baca gitu ya. Tasydid pada ya. Ruqayyah. Dan Sayyidatina Ruqayyah. Ruqayyah. Dengan bentuk sirah tasghir. Dan Sayyidatina Fatimah. Dan Sayyidatina Ummi Kalsum. Dan Sayyidina, kalau lelaki Sayyidi, perempuan Sayyidati, dan Sayyidina Abdullah. Cukup. Dan ialah yang dilaqabkan dengan At-Tayyib dan At-Tahir. Ada seorang lagi, Ibrahim satu lagi. Dan ialah Abdullah, Sayyidina Abdullah. Ialah yang dilaqabkan. Ada seorang nama, anak Nabi itu nama Abdullah. Sama dengan bapa Nabi. Sama dengan nenek dia nama. Dan dialah yang dilaqabkan, yang digelarkan. Dilaqabkan, digelarkan, dipanggil atas jala panggilan gelaran. Gelaran dianya At-Tayyib dan At-Tahir. Abdullah tu digelar panggil At-Tayyib kepada dia, dipanggil At-Tahir kepada dia. Itu gelaran lah. Dia orang Arab ni, dia ada panggilan tu, dia ada alam, dia ada isim, ada laqab, ada kunyah. Ada laqab, ada kunyah. Ada isim. Macam kita kenal dengan kata Abu Hurairah. Itu panggil kunyah. Kalau mulai dengan bapa, dengan abu, dengan itu dikatakan kunyah. Sebab tu Abu Hurairah itu kunyah, bukan isim dia, bukan nama dia, itu kunyah dia. Macam yang cerita tu lah, apa dia, Piramli, Pak Belalang, itu panggil kunyah lah tu. Pak Belalang sebab anak dia tu ada anak dia tu nama Belalang kan. Dalam cerita dia tu, anak dia tu nama Belalang, maka yang bapa tu dah panggil Pak Belalang. Itulah kalau bahasa Arab panggil kunyah. Macam Abu Hurairah, begitu. Lepas tu dia ada laqab. Dia ada laqab, gelaran dia. Semacam Zainul Abidin, itu gelaran. Seperti Imam Ghazali, digelarkan Hujjatullah. Habis itu. Dan Sayyidina Ibrahim. Dan Sayyidina Ibrahim. Cukup 7 orang. Dan sekalian mereka itu ibunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dia panggil Khadijah Al-Kubra tu untuk nak keluar Khadijah cucu Nabi. Ada seorang cucu Nabi, dan cucu Nabi tu nama Khadijah juga. Lalu tu nak beza, Khadijah yang isteri Nabi yang pertama dikatakan Khadijah Al-Kubra. Dan juga Khadijah yang cucu Nabi-nya ialah Khadijah As-Sughra, yang kecil. Kubra yang besar. Dan sekalian mereka itu anak Nabi kita. Ibunya yang dapat daripada ibunya Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra itu ialah isteri Nabi yang pertama lah. Malaikan Ibrahim, malaikan Sayyidina Ibrahim. Malaikan anak Nabi yang nama Ibrahim. Maka ibunya Maryah Al-Qibtiyah. Bukan anak sama Khadijah tu, bukan. Jadi 6 orang tu dapat dengan yang ibunya Khadijah, yang Ibrahim tu ibu dianya ialah Maryah. Maka ibunya, ibu Ibrahim tu Maryah. Maryah Al-Qibtiyah.
Maknanya yang daripada bangsa Kipti. Bangsa Kipti itu bangsa Mesir. Masa orang Mesir yang asal. Sebab tu yang kita dengar cerita tu Firaun, bangsa Kipti. Bangsa Kipti. Maknanya orang Mesir asalnya bangsa Kipti. Kalau sebelah ni panggil bangsa Arab. Nabi kita bangsa Arab. Apa dia? Yang sebelah Mesir itu bangsa Kipti. Kalau asal orang kat sebelah Jazair, Tunisia, Morocco sana, bangsa dia apa dia? Barbar. Bangsa dia asalnya Barbar. Tetapi sekarang tu bergaul di antara Arab tak Arab tu macam-macam lah. Jadi Maria ni bukan orang Arab lah dia. Bukan orang Arab, bukan orang Mesir. Orang bangsa Kipti yang dapat yang mana Raja Mesir pada zaman Nabi itu hadiahkan Maria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tu seorang hamba. Dia tu seorang hamba yang Raja Mesirnya hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia duduk bersama dengan Nabi, maka dapat anak dengan Nabi, seorangnya nama Ibrahim. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bermula segala isterinya, isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal kemudian daripada wafatnya 9 orang. Jadi Nabi wafat, Nabi kita wafat, tinggal isterinya 9 orang. Tak menafilah katanya ada lagi yang ketinggalan sebelum pada wafat Nabi itu ada lagi lah. Hanya 9 orang ni Nabi wafat, ada ketinggalan selepas pada Nabi wafat. Dengan maknanya 9 orang ni terus jadi isteri Nabi sehingga Nabi wafat. Mana dia? Iaitu Sayyidatuna Aisyah anak Sayyidina Abi Bakar. Maklum. Dan Sayyidatina Hafsah anak Sayyidina Umar. Dan Sayyidatina Saudah. Saudah tu anak Zam'ah. Dan Sayyidatina Safiyah anak Hayyin. Hayyin, tasydid pada ya. Safiyah anak Hayyin ni dia daripada zuriyah Nabiullah Harun. Dia ni berketurunan daripada Nabi Harun. Mana anak cucu dia lah, keturunan Nabi Harun. Yang maknanya Hayyin tu keturunan Nabi Harun ya. Dan Sayyidatuna Maimunah anak Al-Harith. Dan Sayyidatina Ramlah anak Abi Sufyan. Dan Sayyidatuna Hindun anak Abi Umayyah. Dan Sayyidatuna Zainab anak Jahshin. Dan Sayyidatuna Juwairiyah anak Al-Haris. Itulah 9 orang yang ketinggalan selepas pada Nabi wafat. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya dan tertahan daripada daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya. Dengan secara umumnya wajib di atas kita orang mukallaf, lelaki perempuan, jin manusia sama. Wajib di atas mereka yang mukallaf itu mengerjakan akan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas mukallaf. Dan tertahan, tertegah, pantang, tinggal daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya atas mukallaf. Jadi maknanya yang kena buat tu apa? Yang diwajib, yang difardu.
Maknanya kalau sunat tu tak buat tu tak mengapalah, maknanya tak dapat dosa lah. Tak berdosa dengan sebab tak buat benda sunat. Tak berdosa dengan sebab tak buat benda sunat. Tapi makruh khilaful aula tu adalah dengan maknanya tak diseksa dengan sebab tak buat benda sunat. Dengan maknanya tak diseksa dengan sebab buat benda tinggal buat benda sunat. Dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan. Jadi maknanya kalau benda harus tu boleh nak buat. Dan maknanya benda haram tu kalau buat tu berdosa sebagaimana kita maklum. Lagi pulanya satu perkara lagi wajib di atas kita mukallaf azam. Azam di dalam hati bahwasanya segala perkara yang diwajib kita nak buat ke semua. Segala perkara yang diharamkan kita nak tinggal ke semua. Itu wajib kita kena azam gitu. Wajib. Wajib kita kena azamnya begitu. Ni satu perkara yang dia tak cerita di sini. Jadi siapa dia belum azam lagi, azamlah sekarang. Siapa dia belum azam lagi, azamlah sekarang. Azam kata, azam di dalam hati katanya, segala perkara yang diwajib oleh Allah, kita nak buat ke semua. Segala perkara yang dilarang, diharam oleh Allah, kita nak tinggal ke semua, tak nak buat ke semua. Mesti tanam begitu dalam hati, wajib. Dan wajib atasnya atas mukallaf. Ini setengah pada perkara yang wajib di atas orang mukallaf juga. Wajib atasnya atas mukallaf menyuruh dengan ma'ruf. Menyuruh dengan ma'ruf maknanya menyuruh, mana suruh orang buat. Menyuruhkan orang lain untuk membuatkan benda ma'ruf. Wajib atasnya atas mukallaf menyuruhkan orang lain dengan ma'ruf, dengan mengerjakan benda ma'ruf, benda yang baik, benda yang baik, benda yang baik, benda yang diwajib oleh syarak. Tapi ada syarat dia lah. Kalau kita kuasa, sekadar kita kuasa. Dan menegah daripada mungkar. Dan menegah daripada mungkar. Menegah daripada mungkar. Mungkar tu ialah perkara yang dilarang oleh orang. Maka wajib menegahkan. Itu mengikut kuasa. Kuasa dengan, dia ada peringkat dia kan. Kuasa dengan perkataan, kuasa dengan kaki tangan, kuasa dengan perkataan. Tu tengok kekuasaan kita lah. Sakat mana sekurang-kurangnya tidak setuju dengan benda mungkar yang dilakukan. Maka ada kena tengok dalam tempat dia lah, huraian dia tu ada syarat-syarat dia. Nak menegah daripada mungkar, syaratnya mungkar itu benda yang ijmu' oleh ulama di atas haramnya. Seperti kita maklum tu lah, berjudi, minum arak dan sebagainya, itu adalah perkara yang ijmu' di atas haramnya. Tetapi kalau perkara yang tidak diijmu'kan tu tak wajib lah. Sebab setengah mazhab tu harus, setengah mazhab tu haram. Itu tak boleh kita nak menegah sebab barangkali di sisi kita tu haram, di sisi dia tu makruh. Begitu. Dan jika ia di dalam mengerja mungkar dan jika ni ghayah pada wajib menyuruh dan menegah. Masalah menegah masalah wajib menegahkan daripada mungkar, dan jika ada ia yang mukallaf di dalam mengerjakan mungkar. Walaupun dia pun buat juga. Buat juga, tapi kawan dia yang bersama dengan dia tu mesti dia larang. Seperti yang hendak
seperti yang hendak ditegah. Tak. Dan jika ada ia di dalam mengerjakan mungkar seperti yang hendak ditegahkan dia kan mungkar sekalipun. Jadi maknanya wajib di atas dia tu menegahkan orang lain daripada mungkar. Wajib di atas kita mukallaf menegahkan orang lain mengerjakan mungkar. Kalau kita tengok tengok orang tu nak buat benda mungkar atau sedang buat benda mungkar, mesti kita larang. Walaupun dia tu yang membuatkan juga, dia pun nak buat juga. Tengok. Maka wajib atas yang berzina menegahkan yang berzina seumpamanya. Jadi maknanya sama-sama menegah. Jadi maknanya kalau berzina tu 2 kali haram lah. 2 kali dosa lah. Dosa berzina tu satu, dosa tak larang satu lagi tu berdosa pula. Jadi kalau lelaki perempuan tu nak berzina, wajib di atas, mana wajib di atas lelaki larangkan perempuan tu berzina. Yang perempuan tu pun wajib larang lelaki daripada berzina. Sekiranya kalau 2 orang lelaki tu berzina dengan tak ada larang-melarang, maka berdosa. Berdosa tentang tidak larang-melarang dan dosa berzina. 2 kali berdosa dah. Kalau dia minta sama dengan minum arak seorang. Kalau dia minum arak seorang dia saja, maka berdosa minum arak tu saja satu saja. Tapi kalau dia minum arak 2 orang. Jadi maknanya dia mesti larangkan kawan dia daripada minum arak. Kawan dia pun mesti wajib larangkan dia daripada minum arak. Jadi kedua-dua orang tu wajib larang melarang. Yang ni larang yang satu lagi larang yang ni. Wajib melarang. Maka sekiranya kalau tak melarang, maka dosalah dia dengan sebab tak melarang. Maka dosa minum arak tu satu, dosa tak larang kawan dia tu satu lagi pula. Walaupun katanya dia pun yang nak buat juga. Sekalipun. Kalau dia contohnya, janganlah kau berzina. Kalau lelaki perempuan nak berzina tu, yang lelaki, janganlah kau berzina. Yang perempuan pun, janganlah kau berzina. Kena larang. Kalau boleh larang sungguh, tak jadi berzina. Begitulah. Jadi maknanya masalah wajib menegahkan orang lain daripada mengerjakan maksiat tu tak kira dia sendiri buat juga pun, dia sendiri tak buat, dia sendiri buat juga pun tak kira. Dia pasal mesti kena larang tu, mesti kena larang. Lepas tu masalah orang nak ikut ke larangan dia tu sebab dia buat juga, itu masalah lain. Siapa nak dengar kan, nak larang kan, dia pun buat juga. Tapi tilik pada dia buat tu dosa dia, satu dosa, wajib melarangkan kawan buat begitu, maka kalau tak melarang tu dosa yang lain pula. Begitulah. Dan wajib melihara akan kulliyat yang 6. Maka untuk pagi ini kita akhir di situ. Pada kata dan wajib memeliharakan kulliyat yang 6. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah sebentar lagi kita sambung kitab Baqarah ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala